Kopi Sanan Tisanan, saya Sam Sanen. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini berkenaan dengan kasut yang mempunyai plat karbon, yaitu Puma Deviate Nitro. Pertamanya, penafian yang ingin saya sampaikan bahwa kasut ini saya beli sendiri dan video ini adalah rekod saya sendiri dan dikongsi bersama rekan-rekan yang mungkin ingin tahu bagaimana agaknya kasut ini. Dan kasut ini saya beli sebenarnya pada masa jualan potongan harga 40% oleh Puma Malaysia. Dan apa yang saya bincangkan dalam video ini adalah pendapat jujur saya berkenaan dengan kasut ini selepas lebih daripada 50 km larian. Pada saya, kasut ini banyak mempunyai teknologi dengan nitrogen infused foam, dia ada carbon plate dan Puma grip pada tapak kasut. Dan sebenarnya kasut ini mengingatkan saya dengan kasut daripada Nike, iaitu Zoom Fly 3 yang juga dalam julat harga yang sama. So ini adalah Zoom Fly 3, juga mempunyai carbon plate dan juga berat yang hampir sama. Okey, kita bincangkan kasut ini bermula daripada ringkasan spesifikasi, bahagian apa, kemudian ke midsole, ke outsole dan untuk siapa kasut ini. Dan akhirnya saya juga akan bincangkan perkara positif serta negatif daripada kasut ini. Baik, untuk ringkasan spesifikasi, harga asal bagi kasut ini adalah RM689. Dan sebenarnya kadang-kadang Puma Malaysia akan mengadakan jualan potongan harga di outlet online. So mungkin kalau siapa yang berminat boleh cek harga dia di online. Kemudian berat untuk saiz UK 8. So saya beli kasut ini bersaiz UK 8 ataupun US 9, iaitu dengan berat dia adalah lebih kurang 250 gram. Okey, drop bagi kasut ini adalah 10 mm, di mana tinggi di tumit ialah 38 mm dan di forefoot adalah 28 mm. Okay, menjadikan dia adalah drop dari heel ke forefoot adalah 10 mm. Okey, kasut ini juga dikategorikan sebagai kasut max cushion kerana dia mempunyai dia punya heel ataupun stack height dia adalah tinggi lah. Okay. Dan kita pergi pada bahagian atas. Bahan yang digunakan dalam di bahagian atas ini adalah dari engineered mesh yang boleh dikatakan mempunyai pengudaraan yang baik, terutama di bahagian toe box dan juga di sisi kaki. Lidah kasut, okay, kalau kita tengok lidah kasut dia, lidah kasut ini adalah jenis semi gusseted, maksudnya dia bersambung dengan di bahagian dalam, di bahagian ada disebabkan ada satu lagi bahagian di dalam kasut ini, satu lapisan, dan mempunyai sedikit padding lah, dan juga yang juga breathable. Untuk lacing, okay, lacing ini dia agak kemas, tetapi dia lebih kurang pendek lah untuk membuat ikatan pelari. Kita nampak di sini ya. Kemudian di bahagian heel collar, ini adalah bahagian heel collar dia. Heel collar dia kita nampak di sini dia tidak ada padding. Dia sangat nipis di keseluruhan collar. Kemudian tetapi di bahagian dalam dia, di bahagian dalam terdapat sedikit padding pada kedua belah di tumit lah, di ankle, bagi tujuan untuk memberikan ankle lock. Okay, saya akan ceritakan apa kelemahan dia pada heel collar ini sebentar lagi. Kemudian untuk heel counter, kalau kita lihat di heel counter ni dia agak mudah untuk ditolak. Jadi dia ada hanya sedikit sajalah sokongan di bahagian tumit. Okay, seterusnya kita lihat pada midsole. Ini adalah midsole dia. Midsole kasut ini diperbuat daripada nitrogen nitrogen infused foam, okay, yang rasanya memang lembut. Pressing di sini kita tekan dia sangat lembut. Kalau Nike Zoom Fly 3 punya masalah kestabilan, okay, biasanya untuk Zoom Fly 3 ini pada saya dia mempunyai satu masalah kestabilan di bahagian heel dan juga di bahagian tengah. Okay. Tetapi pada Puma Deviate Nitro, pada saya dia sangat stabil daripada tumit ke forefoot, yang menjadikan ride bagi kasut ini agak baik dan sedap untuk dipakai lah. Di bahagian heel yang ini, di bahagian heel terdapat satu getah keras yang terkeluar daripada kasut ini, okay, yang saya kira untuk bertujuan untuk memberikan sokongan kepada kestabilan di bahagian tumit lah. Okay. So maksudnya kalau ada yang mungkin landing di bahagian tumit, so maksudnya dia akan berikan sokongan yang lebih baik. Dalam midsole terdapat satu carbon plate yang agak keras di dalam dia ni. Okay, dia bukanlah full length, tetapi saya rasa dia lebih kurang dia bermula daripada
ke hadapan sikit daripada tumit sehingga ke bahagian forefoot. Okay, dia bukanlah full carbon, dia akan keras, tetapi kurang keras lah berbanding dengan carbon plate daripada Zoom Fly 3 yang sangat rigid atau keras. So, kita lakukan ujian pulasan. Okay, sama untuk mengetahui sama ada dia boleh dipulas ataupun tidak. Okay, kita lihat. Okay, boleh dipulas, tetapi agak keras lah. So, maksudnya dia memberikan sokongan yang lebih kepada kasut ini, daripada kasut ini lah. Kemudian untuk ujian lenturan, okay, ataupun bending test, kita bend ya, lentur. Okay, nampaknya tidak boleh dilentur dengan mudah disebabkan terdapat plate carbon di dalam lah. Right. Kemudian kita lihat pula di bahagian tapak. Ini adalah tapak dia. Bahagian tapak. Apa yang kita nampak daripada bahagian tapak untuk kasut ini ialah dia bukanlah full rubber. Okay, so maksudnya kita ada rubber di sini yang dinamakan sebagai Puma Grip. Okay, ini adalah Puma Grip. Satu lapisan getah di sini yang saya kira adalah high abrasive rubber. Okay, dan juga sebagian besar di bahagian tengah ke hujung. Dan kita ada juga lapis ataupun bukaan ataupun yang kita panggil sebagai exposed foam daripada nitrogen infused foam di sini. Dan di tengah-tengah ni kita ada satu bukaan di tengah-tengah di ruang kosong sini untuk menunjukkan bahawa dia ada inoplate ataupun carbon plate yang dipanggil sebagai inoplate lah dia untuk kasut ini. Okay, ini adalah carbon dia. Baik, untuk siapa kasut ini? Kasut ini sesuai untuk larian jarak jauh kerana pemakaian dan ride dia sebenarnya ini agak selesa. Boleh digunakan pada kelajuan pace santai, pertengahan ataupun laju sedikit. Dan berdasarkan daripada spesifikasi dan fizikal kasut ini, pada saya ia adalah untuk tujuan larian harian ataupun daily trainer dan juga larian pada hari pertandingan ataupun race day shoe. Baik, selepas beberapa larian jarak jauh ataupun half marathon yang saya lakukan menggunakan kasut ini yang saya boleh simpulkan. Okay, yang pertamanya dari segi positif, tidak ada tempoh break in. Okay, maksudnya sarung pakai lari saja. Okay, so pertama, saya menggunakan kasut ini pada larian pertama saya sejauh 21 km dan memang selesa. Dan juga kita boleh gunakan kasut ini untuk pelbagai larian, contohnya sebagai daily trainer, long distance ataupun race, tetapi bukan untuk larian yang sangat laju lah. Dan dari segi ride dia ada selesa dan rasa seronok ya, fun ataupun fun ride. Kemudian mempunyai pengudaraan yang agak baik di bahagian hadapan lah, di bahagian toe box. Kemudian dia dari segi ketahanan dia di bahagian outsole, saya jangkakan boleh mencapai sehingga 900 km lah. Dia juga agak ringan bagi tujuan untuk larian jarak jauh lah. Walau bagaimanapun, dari segi negatif berkenaan dengan kasut ini, apa yang saya boleh katakan ialah dari segi design untuk heel ni, dia menyebabkan dia ada heel slip lah yang agak menjengkelkan lah bila pakai. Dia terasa, memang rasa dia kurang lock di bahagian heel. Dan padding di sisi buku lali ni di dalam ni seakan menekan di bahagian tepi buku lali. Dan saya rasa Puma perlu perbaiki lagi padding ini dengan melihat pada cara bagaimana Nike Zoom Fly 3 lakukan bagi memberikan heel lock yang lebih baik lah. Zoom Fly 3 pun dia bukan ada padding di sekitar heel tetapi pada saya dia masih lagi memberikan heel lock yang agak baik. Kemudian heel collar yang kurang bagus menyebabkan blister di heel collar, terutama sekali di belakang ni menyebabkan blister. Jadi saya rasa Puma perlu melakukan penambahbaikan yang seterusnya, iaitu keluarkan sedikit bahagian collar ni yang mungkin lebih kurang dengan Nike Zoom Fly 3. Okay, sekali lagi boleh lihat di sini. Okay, bagaimana ni sepatutnya boleh dilakukan ataupun diperbaiki. Okay, so nampak di sini ni di bahagian heel collar ni dikeluarkan sedikit supaya dia boleh mengelakkan kecederaan ataupun blister di belakang kaki. Baik, akhirnya bagaimana saya akan menggunakan kasut ini? So kasut ini saya akan gunakan untuk larian dalam latihan full marathon saya. Jadi akhir kata, terima kasih kerana datang ke channel saya dan menonton video ini sehingga akhir. Semoga dengan perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda.
Sehingga bertemu lagi di lain video. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.